Okey, ambil attendance eh. Yang satu lagi ni ada kelas ke? Yang satu lagi ada kelas? Tak ada. 3, 6, 10, 15, 19, 20. Lagi ramai tak datang ni kenapa? Tahan puasa. Okey. Takkan ni je. Yang lain mana? Kita start je lah nampak ni. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and afternoon everyone. Alright, I'm not sure where are the rest. Ada 3 orang yang online. Dengar tak? Tan, kenapa you online juga? Syazmi demam Siapa lagi? Seorang lagi tu siapa tu? Aliko, kenapa Aliko? Awak sini. Saja je. Nabi kan datang. Alright. Okay, so dah bagi salam tadi kan? Attendance dah bagi kan? Sama je, tak ada compare dengan KF tadi. You all memang sikit, lepas tu tak datang pula yang lain. Where's Tan? Tam? Tak sure. Okay, Afiq tak ada. Apa lagi tak ada? Ramai kan tak ada ni kan? Attendance mana? Tiba-tiba attendance full. Alright, so untuk hari ni kita akan continue with the second order non-homogeneous differential equation. Okay, so kita dah discusskan pasal
second order homogeneous differential equation. Apa beza between homogeneous and non-homogeneous class? Apa beza? Zero, correct. Okay, homogeneous is equals to 0. Sekarang ni kita akan deal with the condition where our gx no more equals to 0. Okay, which is the right answer. Itulah maksud dia. Okay, so kalau sebelum ni untuk determine the solution for homogeneous differential equation, kita hanya ada satu solution sahaja sebenarnya, which is so called as complementary solution. So this complementary solution ialah yang kita cari untuk homogeneous differential equation. Yang kita let right hand side, maknanya soalan yang kita dapat tu right hand side dia sama dengan kosong kan. So untuk case yang non-homogeneous order differential equation ni, right hand side kita tak sama dengan kosong. Okay, so there are few steps untuk kita solvekan dia. Okay, step pertama untuk for your information, untuk second order differential non-homogeneous ni, y dia adalah yc tambah dengan yp. Tu yang you perlu tahu pertama sekali. Kita ada dua solution. One is complementary solution and the second one is particular solution. YC ni sama macam kita cari solution untuk homogeneous differential equation hari Ahad dan Isnin lepas. Besok. Okay, hari Ahad dan Isnin lepas yang mana kita ada berapa case kelas? Ada berapa possible solution? Kita ada 3. Okay, 3 kan? Dia bergantung kepada kita punya D square minus 4AC kita, betul? Sama ada more than 0, sama dengan kosong ataupun less than 0. So step yang sama you akan repeat untuk non-homogeneous differential equation as well. But that is only for YC. Yang saya nak tekankan hari ini adalah YP. Okay, so the first step, soalan ni bila kita dapat, kita let it equals to 0 dulu walaupun GX, walaupun right hand side dia tu ada something. Kita just let it equals to 0. Then proceed just like how you solve for homogeneous differential equation sebelum ni. Okay. So ni first step. Macam saya cakap tadi lah. Okay. And then the second step is, okay, and then the second step is, yang ni yang penting sangat untuk hari ni. Okay, siapa yang tak datang memang rugi hari ni. Okay, to determine the YP. Okay, to determine the YP. YP settled. Second solution is YP. So in order for you to determine the YP, you kena, tak payah pun sebenarnya, you kena ramal saja. Bukan kata tengok music. Lepas suara lagu ke ramal siapa suara ATL. Dan lebih juga. You have to make a guess, meramalkan apa possible solution for YP. So that possible solution bergantung kepada jenis GX yang you ada. Kan tadi GX kita tak sama dengan kosong sekarang ni kan? So maknanya GX kita akan ada 3 possible jenis. There are 3 possible types of our GX. Okay, yang pertama adalah dipanggil sebagai polynomial function. Tahu tak apa itu polynomial function? Boleh tak bagi saya example what is polynomial function? Kalau dalam equation tu ada apa? Mana sama saya ni? Y sama dengan apa? Kalau polynomial, apa maksud dia? Tu saya tulis lah yang itu tadi. Kalau satu polynomial jelas. 1, 2, mana? 1 ke 2? 2. 1. Ada satu polynomial. Cuba bandingkan dalam dia tu. First try tu. 1 ke 2 polynomial? Lebih ke 2? Lebih ke 1? 1. Polynomial. One example of polynomial adalah ni yang saya dah clear on the whiteboard. Apa? Yang first ni because
polynomial is actually a function that you have your power tu. So the variable is a non-negative integer. Awak tahu tak? Ya. Nombor bulat. Tak ada perpuluhan. Nombor bulat. So non-negative. Dia start daripada 0, 1, 2, 3, 4. Orang sampai besar. Okay, kita balik kat sini. For example, 3x kuasa 4. X square tambah X kuasa 0. Okay. 3x kuasa 4 tambah X square tambah X kuasa 0 is one example of polynomial function. X kuasa 0 tu sama dengan berapa sebenarnya? Mana kata yang tu ada 3x kuasa 4. Jangan-jangan tak nampak kat whiteboard sekarang ni. Kat whiteboard, sorry. Okay, 3x kuasa 4 tambah X square tambah 1. That is one example of polynomial function. Kalau dia GX sama dengan 5 je katakanlah. Okay, dia punya GX tu hanyalah GX sama dengan 5 je. Macam ni je. Is this a polynomial function class? Ya ke tak? Kenapa tak? Sebab tak ada power. Betul tak ada power. Betul ke tak ada power? Yes, dia tak ada power sebab power dia power kosong. But can we consider this as polynomial? Yes, sebab dia kuasa kosong. Boleh faham? Sebab power untuk polynomial bermula dengan kuasa kosong. Bukan satu ya, kuasa kosong. Okay. And then the second one is what we call as exponential function. Yang ni lah yang nombor 2 tu. This is the exponential function. E kan yang biasa kan kita guna E to power of 2x ke, E power of x square ke, E power of sin x pun ada sebenarnya. Okay, tapi tak ada dalam ni lah yang untuk ODE ni. And then the third one is trigo. Trigo ni memang dah popular kan. Tak payah nak tu dah. Terus berkerut muka sama view dengan trigo. So trigo maknanya we have sine, cos, tangent. Tapi biasanya kita akan guna sine and cos sajalah untuk this chapter. Okay. Alright, boleh kelas. So ada berapa jenis possible solution possible type of our GX? Kita ada 3. Polinomial. Tak ingat nama pun tak apalah. Ni tak ingat polinomial tak apa tapi kenal. Okay. Macam you all lah. Maybe nama tu tukar lagi. Tapi cam muka. Cam pun tak apa. Boleh buat 3 lah. Okay. And then second is exponential. And the third one is trigo. Okay. Now we come to the most important part. Untuk solve second order non-homogeneous differential equation. Which is yang saya cakap tadi. Macam mana kita nak, kenapa ni ketika baca. You all ada kelas apa ni? Semacam je ni. Etika pemakaian. Tapi tu ayah baju punya pasal ni lambat sampai kelas ni. Okay. So the most important dah datang lambat duduk belakang pula. Ayolah duduk depan sepatutnya yang datang lambat. Barulah cepat sikit knowledge ni, ilmu ni nak sampai. Okay, so macam saya cakap tadi, this second order non-homogeneous differential equation memerlukan skill awak. Dia tu kejut saya. Memerlukan skill awak untuk meramal. Tapi ramal dia ni bukan macam ramal muncul tak belalang. Okay, dia meramal with the skill, dengan the teknik dan panduan dia. Alright. Okay, so sekarang ni yang saya cakap tadi sangat penting. Sama macam exact equation method hari tu. Apa yang penting untuk exact equation method for me is you must know how to correctly do the partial differentiation. Yang del x over del over del x ke del over del y kan. Yang ni pula yang pentingnya kat sini. You have to make sure you very correctly guess the particular solution based on your GX. So please everyone settle down and pay attention here. Siapa yang rasa macam dah mengantuk dan nak zuhur ni.
Okay, wake up for a while. Lepas ni nak tidur pun tidur dah. Okay, have a look. Okay, tengok yang nombor 1 kita. Kita punya GX kita adalah X square. So, X square kategori mana kan? Polynomial, right? Polynomial. So, first thing is identify dia kategori mana dulu. Okay, dapat dah. Dia polynomial. Dan daripada situ, identify what is the highest power. Berapa power yang tertinggi yang ada kat sini? Kuasa 2. Okay. Hukum dia, kalau dia kuasa 2, nanti dia kena extend dia sampai dia jadi kuasa kosong. Boleh faham? You kena extend dia, panjangkan dia punya polinomial dia, rantaian polinomial dia tu, sampai dia jumpa kuasa kosong, which is 1 lah kan? Okay, X kuasa kosong is 1 kan? So, for every polynomial term tu, you introduce a constant. Faham tak? Maknanya macam ni, GX sama dengan X square, kan? So, dia punya YP untuk X square ni per kali bagi X square, kita kenalkan A. So, A darab dengan X square. Follow dengan lepas X square jadi X kuasa berapa? Cepatnya kosong. Belum lepas 2, X kuasa 1. So, X. So, kena ada perkali lah untuk X tu. So, apa perkali untuk X? Nak senang cerita lepas A apa? Tak ingat masuk balik tadika. Okay. A tambah X square tambah X. Lepas tu tambah. Yang ni dia tambah C. Sebab C ni adalah X kuasa kosong. Nak tak proceed lagi dengan D? Tak payah dah lah sebab dah berhenti dah. Sebab this is X kuasa kosong. Boleh faham? Okay. So, katakanlah saya punya GX ni sama dengan 5X. GX saya sama dengan 5X. So, ni kategori masih lagi kategori polinomial. So, what is my YP class then? AX 5 tu saya kena bawa atau masuk my YP? Tak perlu. Abaikan whatever constant yang memang dah ada dekat YP. Mulakan hidup baru, introduce a new constant. Boleh. So, sekarang ni your YP akan jadi apa? AX tambah P. Tak nak P, nak guna C terus pun itu suka you pula. Tapi saya prefer you follow the order sebab nanti senang. In case yang depan next step ni, you will ada lagi nak introduce a constant. Boleh faham setakat ni? Okay, kalau faham, try nombor 5 terus. Because yang nombor 5 tu pun dalam kategori apa tu? Polynomial juga kan? Okay, polynomial as well. So, what is the highest power that we have? X kuasa 3. Then we have another one, which is 5. Tapi sebab dua-dua ni dalam kategori polynomial, you boleh kali arungkan dia. Okay, you may combine them together straight away. Okay, so daripada sini maknanya yang ni apa? Kita akan start dengan the highest power is X kuasa 3. So what you want to introduce? A, good. So we have A, X kuasa 3. Lepas tu, tambah B, X kuasa 2. Tambah C, X. Walaupun kat sini dah ada 5, forget about this 5. Introduce a new constant. Okay. Plus C, X. Lepas tu dia akan habis ke? Belum. Dia akan tambah D. D untuk X kuasa kosong. Tak tulis pun tak apa dah. Sebab dia tahu X kuasa kosong sama dengan 1. So, D darab dengan 1 is D. Boleh faham tak? Ini penting ni untuk you faham. Okay. So, settle with the polynomial. Proceed with number 2. Number 2 ni kategori apa kelas? Exponential. Okay, kalau tadi dalam polinomial you look at the power of the X, betul tak? Kan?
Yang ni you jangan pula pergi tengok dekat kuasa E tu pula. Nanti kan E power of 2x. Kita kena extend ni sampai jadi power of x. Lepas tu power of x. Jadi kuasa tu remain as it is untuk exponential punya kategori. Boleh? So maknanya you just have a look at the perkali dia saja. So yang ni adalah perkali dia adalah satu kan. So 1 darab dengan E power of 3x. So dia akan jadi A power darab dengan E power of 3x. Boleh faham? Okay. Dan the third case here is apa? Third ni. Kategori mana? Third case. Third case kita adalah kategori trigo function. Okay, trigo ni kan dia suami isteri ni. Dia tak ada berpisah. Ada sin, dia kena ada cos sekali. Kalau cos saja datang, dia kena sin conjoint sekali bila you introduce dia punya YP. Boleh faham tak? Okay. So for this case, sekarang ni kita ada GX kita sama dengan sin. So kat depan sin X2, we introduce a constant which is A sin X tambah B cos X. Tapi yang saya tulis kat sini adalah A cos X tambah B sin X. Not a big deal. You boleh je. Sebab it's just a matter of constant. Tak nak A, B, nak guna X, Y pun boleh je. Tak ada masalah. Okay, boleh faham kelas? Okay. Yang nombor 4 ni, have a look. Nombor 4 ni kita ada X darab dengan cos X. Apa beza nombor 4 dengan nombor 3 Yang nombor 3 ni kat depan dia apa? Apa darab dengan sin X? Satu je kan? Satu je. Tapi yang ni kat depan dia adalah X. Okay. Kalau kita consider GX kita sama dengan X, you just imagine if our GX is equals dengan X, YP kita sama dengan apa? YP kan? Ni X kuasa 1, so YP kita akan jadi apa? A X tambah B. Kalau GX kita sama dengan 1 saja tadi, YP kita akan sama dengan apa? A saja. Nampak tak? That's why kat sini, 1 darab sin X, dia punya constant hanyalah A of B. Tapi yang ni kelas, dia akan jadi apa? A X tambah B cos X. Is it gonna stop here? Tak, kan saya kata trigo ni suami isteri, so ada kalau cos dia kena ada sin. So maknanya dia akan tambah apa? Sin, tetapi kena adil. So kat depan dia kena ada apa? Tak boleh AX tambah B, kena CX tambah D. Sin X. Boleh faham? Boleh tak? Okay, so tu dia punya cara. For every term, there must associate a new constant. Okay. Alright. Lepas tu, have a look at number 6. Number 6 ni kita ada berapa kelas? 2, 3. Kan? The first one is X darab dengan E to the power of X. So, X darab dengan E to the power of X dapat apa? Ini sama dengan X cos X tadi. Yang ni kat depan dia ada X. Macam ni tadi, it's just E to the power of 3X. So, kita dapat A, E to the power of 3X. Tapi yang ni sebab dia ada X, dia akan jadi apa kelas? A, X tambah B. E to the power of X. Dan jangan lupa yang ni pula cos 2X. Tapi kat depan dia hanya ada 1 darab dengan cos 2X. So, yang ni YP dia sama dengan, panjang sangatlah saya tulis yang ni lah. YP dia sama dengan AX tambah B E to the power of X. Tambah apa kelas? Untuk cos pula. C pandai. C cos 2X tambah D sin 2X. Boleh? Macam ni lah. Okey, katakanlah saya nak tambah dekat you satu soalan
Saya ada Gx saya sama dengan sin X tambah sin 3X. Boleh tak kita combine these two sides together? Sama ke tak ni dua ni? Sama ke tak? Betul sama. Mesti sama pun. Tumpah seiras ni tumpah tak seiras. Seiras ke tak? Tak. Sebab yang tu sin X. Yang satu lagi tu 3. So how many terms you have to introduce for your YP? Ada berapa pasangan suami isteri kat dalam ni sebenarnya? Satu ke dua? Dia akan ada dua pasangan kat sini. Okay, so our YP will be A sin X tambah B cos X. Pasangan pertama tambah C sin 3X tambah D cos 3. Boleh? Okey. Betul. So saya kira semua dah tahu secara fundamentalnya macam mana nak make a guess for these three types of. Dan seterusnya untuk pengetahuan awak, solution kita tak complete lagi because in the next step soon kita akan discover you are required to determine. Cari setiap value constant yang you bagi tadi tu. A sama dengan apa, B sama apa, C kalau ada sampai E lah you kena cari apa dia punya value. Boleh? Okay, this is what we are going to discuss now. Okay, ni step dia tapi saya tak nak discuss step tanpa example. So we straight away go to the example. Okay, so let's have a look at example A here. Okay, example A. So untuk example A ni, macam saya dah discuss at the beginning of the class just now, you see right hand side is normal equals to 0. So you dah faham. Sekarang ni this is not the solution for homogeneous, but this is for non-homogeneous. So if it is non-homogeneous, then it is known to us our y is actually equals to yc tambah dengan yp. Kan? Yc macam mana nak cari class? YC tadi, complementary solution tadi, dia sama dengan second order homogeneous differential equation yang mana kita let right hand side kita sama dengan apa? Nak cari YC, sama dengan macam you dah buat hari Ahad dan Isnin lepas. Right hand side sama dengan? Bukan, ya Allah. Macam nak cari yang minggu lepas, example 3, example 3 ni, example 4. Macam mana kita buat? Nak cari YC. YC ni sama dengan macam mana kita cari yang ada 3 case tu. B square minus 4AC more than 0 sama dengan kosong ataupun less than 0. We have to determine apa mula-mula. Kita kena convert this into apa? Takkan dah tak ingat. Y double prime minus 2Y prime minus 6. Sama dengan apa tadi soalan? Minus 3Y, sorry. Minus 3Y. Y double prime minus 2Y minus 3Y equals to 6. Okay, so sekarang ni kita nak cari, saya dah cakap tadi, Y ni sama dengan YC tambah YP. Apa itu YC? YC bila kita consider apa? Right hand side kita sama dengan apa kelas? Right hand side kita sama dengan 0. Ya Allah. Yang macam kita buat hari Ahad dengan Isnin lepas. So, bila kita let it is equals to 0, kita convert this, tukar dia menjadi dalam bentuk apa? R. Ini sekali jeling dah dapat ni. Y double prime dia jadi R kuasa 2. Tolak 2. R. Tolak 3 sama dengan 0. So, apa R kita?
Kata saya, apa R kita? Faktorkan. R kita sama dengan R tolak 3, satu lagi. R tambah 1 sama dengan kosong kan? So daripada sini kita dapat R kita sama dengan apa? 3 dan negatif 1. So maknanya kat sini we get our YC is equals to C1 e power of 3x plus C2 e to power of minus x. Okey, YC kita dah dapat. Boleh tak? Sama kan dengan hak isteri lepas punya example tu? Siapa yang macam blur ni, please wake up Alright, so now we proceed to YP. Okay, untuk YP ni maknanya kita consider our GX sama dengan apa? 6. So if our GX is equal to 6, what is your guess for YP? YP kita akan sama dengan apa? A, betul? YP akan sama dengan A. Alright, so next step is to find out what is A. Apa value kita? Apa value untuk A kita ni? So untuk determine that, we get back to the questions. Our question is y double prime gantikan dengan P. Y double prime P minus 2y prime P minus 3yp sama dengan 6. We have yp kita sama dengan A. Since we have yp, can we get y prime P? Y prime P kita akan dapat apa? Macam mana nak dapat Y prime P daripada YP? Darab. Y prime. Prime maksudnya apa? Differentiate. Darab kok mana tu? So differentiate A dapat apa? Differentiate A. A tu constant. Differentiate constant. Saya rasa daripada awal chapter 2 lagi duk cakap. Differentiate constant dapat satu lagi. Kosong. Y prime P sama dengan kosong. Dan untuk dapat Y double prime P maknanya kita kena differentiate apa? Differentiate kosong. Differentiate kosong dapat apa pula? Sekali lagi kosong. Kosong. No, kosong. Jangan tambah kosong pula kat situ. Tak pasal-pasal. Okay. Y double prime P pun kosong. So now we have YP, we have Y prime P, we have Y double prime P. Apa yang kita akan buat? Masukkan ke dalam equation yang kita ada ni. So our Y double prime P is kosong, tolak 2, Y prime P kita pun kosong, minus 3, YP kita apa kelas? A. Sama dengan 6. So, ni kosong, tak ada masalah. Negatif 3A sama dengan 6. So, our A sama dengan apa kelas? Negatif 2. So, maknanya kat sini, our YP is sama dengan negatif 2. So, okay, our Y is equals to YC tambah dengan YP is equals to this one and this one. So, we have C1 e power 3x plus with C2 e power minus x minus 2. Habis. Dan senang ke? Sangat senang. Boleh lah. Boleh? Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh hadam tak yang ni dulu? This is the... Okay kan? Boleh faham kan? But you just need to compare sahaja. Okay? You kena ramal, lepas ramal compare. Macam tu je. Tapi dengan keadaan, dengan ada dia punya apa teknik-teknik dia lah. Okay, so clear with this. Dan you mau try for B pula. Apa beza A dengan B? Tengok kepada dia punya GX tu. Soalan. Tengok soalan. Aduh. Boleh? Okay, so untuk B apa beza? Kalau yang A ni GX kita sama dengan 6. But yang ni GX kita sama dengan 2X.
Tapi proceed like what we did just now. Cari dulu you punya YC. YC ni 3 markah je kalau you nak tahu. Kalau nampak Excel. Dalam test. Okay, so 3 markah pun markah. So cari ya apa value dia. Y double prime plus 5Y prime plus 6Y. So we have what? R square tambah 5 R tambah 6. Kan? Y double prime plus apa tadi? 5. Y prime plus 6. 6Y sama dengan 2X. Okay. So untuk YC kita akan dapat Y double prime plus 5Y prime tambah 6Y sama dengan 0. So it give us R square tambah 5R tambah 6 sama dengan 0. So daripada sini your R dapat apa kelas? R 6 dengan 5. 6 sama dengan apa darab apa? 5 apa dengan tambah apa? 3, 2. Good. 5 R tambah 2 darab dengan R tambah 3 sama dengan 0. So your R is negative 2 and negative 3. So dari sini kita dapat YC kita E the power of C1. Jangan lupa C1 ya. C1 E power of minus 2X plus C2 E the power of minus 3X. Okay, dan untuk YP pula kita punya GX kita sama dengan apa? GX kita is equals to 2X. So bila GX sama dengan 2X, what is your guess for your YP then? Good. AX plus B. Boleh? Kan? AX tambah B. So daripada sini kita nak, the next step is you are to determine what is A and B. You have to determine what is A and B kan? So untuk determine what is A and B, kita assign Y double prime P plus 5Y prime P tambah 6YP sama dengan 2X. Kita dah ada YP. So, dah boleh masuk dah dalam ni YP. Tapi kita tak ada apa kelas? Kita belum ada Y prime P and Y double prime P. So, Y prime P apa? Macam mana nak dapat Y prime P? Differentiate YP. So, differentiate AX tambah B respect to X. Dapat apa? Differentiate AX tambah B. Dapat apa? Differentiate AX tambah B dapat differentiate AX. Satu. 3, main mana 3? Main mana 1? Kan ada A dengan B je kat depan tu. AX tambah B, differentiate AX tambah B dapat apa? Dapat? Plus. X square. Tahu ke tak lagi ni? Ha? Aduh. Kalau Y sama dengan 3X, dy dx dia sama dengan apa? Kalau Y sama dengan 3X, differentiate dapat apa? 3, betul? Kan? Ha. Kalau Y sama dengan AX, dy over dx dia dapat apa? Dah tu main mana 3 lah, 2 lah, X, 1 lah apa tadi. Kalau AX ni tambah dengan B, differentiate B ni dapat apa? Kosong. P ni apa? P ni kan constant. So, maknanya ni Y prime P sama dengan A. Okay. Then Y double prime P differentiate A dapat? Dapat A juga. Dapat? Kosong lah. Constant. Ni sama dengan differentiate P ni. P kan constant. Okay. So, sekarang ni the most important step. Tadi dah buat sebenarnya tapi maybe you all tak perasan. Y double prime P kita gantikan dengan apa?
Kosong. Tambah 5, Y prime P kita ganti dengan apa? A. Tambah 6, YP kita sama dengan apa? AX tambah B sama dengan 2. So, what we have here is 5A tambah 6AX tambah apa? 6B sama dengan 2. Okay, this is another important step. Yang kita nak compare tu. Macam mana kita nak comparekan dia? So, make sure no one is left out this part. Okay, kelas. Untuk comparekan dia, kita compare left and right hand side. So, you nak compare left and right hand side ni, make sure your left hand side you properly arrange according to the power of x. Okay, so yang ni, the highest power of x on your left hand side kuasa berapa? X kuasa 1. So, apa yang ada dengan mana? How many term you have for x kuasa 1? Untuk x kuasa 1 ada berapa term? Yang darab dengan x. Mana 2? Tunjuk kat saya. Mana? Yang darab dengan x sahaja. X ni kan x kuasa 1. Yang ni x kuasa berapa ni? 5a ni darab dengan apa? Ni x kuasa 0. Yang ni pun x kuasa 0. Kan? Sebab x kuasa 0 kan 1. Kan? So maknanya kat sini kita susun, kita ada apa? Mula-mula kita ada 6a x tambah 5a tambah 6b sama dengan 2x. Okay, wake up everyone. Tengok kat sini Ni yang saya nak highlight kat sini sekarang. The way how we compare is according to the power of x. So, on your left hand side, the highest power is x power of 1. On your right hand side, do you have x power of 1? Yes, this one, right? So, untuk for x power of 1, maknanya kat sini for x power of 1, ya, ada satu je, which is the perkali is equal to apa? 6a. 6a, on your right hand side, perkali dia sama dengan berapa? 2. So, 6a is sama dengan 2. Boleh faham? 6a is sama dengan 2. So, your a is sama dengan 1/3. 2/6 dia jadi 1/3. Boleh? Okay? Alright. Then macam mana cari B pula? This is for x power of 0. Kan? For x power of 0 ataupun constant sajalah. So our x power 0 is 5a tambah 6b. 5a tambah 6b. On your right hand side, do you have x power of 0 ke tak? Tak ada. Ada tapi tak nampak. Because it's kosong darab dengan x power of kosong. So maknanya dia sama dengan apa? Sama dengan kosong. So daripada sini kita dapat 6b ni sama dengan negatif 5a. Betul? Daripada sini kan? 6b ni sama dengan negatif 5a. Betul ke tak? Kan? So our b sama dengan negatif 5. A kita 1/3. Ni 6b. So our b sama dengan negatif 5/3 darab dengan 1/6. Boleh? So maknanya kita punya b sama dengan negatif 5/18. Okay, our b is equal to negatif 5/18. So daripada sini maknanya kita punya YP ni, YP kita adalah 1/3x tolak 5/18. Okay, so that is your YP. Then,
Okay, we are almost there. Kita dah nak balik jawapan dah. So, kita punya Y adalah YC tambah dengan YP. So, kita punya YC adalah C1 e power minus 2x plus C2 e power minus 3x tambah dengan kita punya YP adalah 1/3x tolak 5/18. So, this is our final answer for P. Example 4. Okay, boleh faham tak? Okay, yang ni tak adalah okay lah sebab we have only 2 constants to find. Okay, we have only 2 constant untuk kita cari. Ada apa-apa soalan tak so far? Okay, so by the way, C1 and C2 ni kita remain je macam ni, tak perlu susah-susah cari sebab the boundary condition is not given. Kan? Yang Y kosong sama dengan 3 ke Y prime kosong sama dengan berapa tak diberi. So you don't have to find what is your Y, C1 and C2. Okay? Alright. A dah, B dah. Kalau you tengok C ni, yang C kita ada Y kosong sama dengan 1, Y prime kosong sama dengan kosong. Tu apa maksud dia kelas? We have to kita kena cari value C1 and C2 kan. Tapi tak apa, untuk C kita buat dulu halfway. Tadi dengan K2 pun saya tak cari lagi C1 and C2. Kita buat dulu setakat mana yang kita mampu buat. Okay. So untuk YC saya serahkan kat UR. YC dapat apa yang ni? Fat. Y double prime plus 3Y prime tambah 2Y. Y double prime tambah 3Y prime tambah 2Y sama dengan 10 cos. 10 cos apa? 10 cos 2x. Betul? 2x. Okay, so untuk YC kita akan dapat arc square tambah 3 arc tambah 2 sama dengan kosong. We have arc sama dengan apa? Arc tambah 2. Arc tambah 1 sama dengan kosong. So we have here our arc sama dengan negatif 2 dan negatif 1. So our YC is equals to apa kelas? C 1 e power of minus 2x plus C2 e power of minus x. 3 markah. Dapat cari YC baru 3 markah Okay. Then next for YP. Untuk YP ni. Our GX is equals to apa? 10 cos 2x. So, what is your guess for your YP then? Ni ingat ni pasangan suami isteri ni, kan? So, 10 cos 2x dia akan jadi apa? A cos 2x tambah B sin 2x. Okay, good. Then, kita nak kena cari apa? A and B. Betul? Kita nak kena cari A and B. So, untuk cari A and B, sama macam tadi juga, kita gunakan equation ni. Y double prime P tambah 3Y prime P tambah 2YP sama dengan 10 cos 2x. Tu dia. So, kita ada dah YP kita sama dengan A cos 2x tambah B sin 2x. Ni yang menarik ni. So, how to get Y prime P class? Okay, untuk dapat Y prime P, maknanya you have to differentiate YP. So, Y prime P you akan dapat apa? Positif ke negatif? Negatif. Jangan lupa yang kat dalam ni pun kena differentiate. So, dia akan jadi P negatif 2A sin 2x. Okay, yang dalam tu dia tak berkurang, dia remain. Okay, tambah sin differentiate dapat? Dapat apa? Tambah 2B cos 2x. Differentiate sin dapat? Positive cos kan?
Okay, and then y double prime p pula. Y double prime p dapat apa kelas? Differentiate lagi sekali daripada kita punya y prime. Sin differentiate dapat positif ke negatif? Sin differentiate dapat positif. Tapi dia darab negatif 2a masih lagi kekal negatif lah yang ni kan. So sin 2x, remember differentiate yang kat dalam sini. So it turn out to be negative 4a cos 2x. Yang ni cos differentiate dapat positif ke negatif? Negative sign. So we have negative tolak kat sini. 4b sin 2. Okay, so daripada sini you kena masuk Allah. You kena masukkan dia ke dalam equation ni. Okay, so saya letak kat sini. So we have y double prime p. Y double prime p masukkan ke dalam ni. We have negative 4a cos 2x tolak 4b sin 2x. Okay. And then tambah 3y prime p. Tambah 3 kali benda ni. Okay, tambah 3. So maknanya negatif 2a darab 3 kita akan dapat tolak 6a sin 2x tambah 6b cos 2x. And then tambah 2y prime, 2yp tambah 2a cos 2x tambah 2b sin 2x. Sama dengan berapa kelas? Sama dengan 10 cos 2. Okay. 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 Remember apa niat kita sebenarnya? What we are doing right now. Kita nak cari apa sebenarnya ni? Panjang-panjang ni. We want to find A and B. We want to find A and B. Kalau tadi example A and B, kita compare X kuasa 1 dengan X kuasa 1 kan. Belah kiri dan belah kanan. Lepas tu X kuasa kosong belah kiri dan belah kanan. Yang ni mana ada X kuasa kosong? Kita ada apa? Kita ada sin and cos. So, apa yang you perlu buat sekarang adalah you gatherkan semua yang dengan cos dan semua perkali yang ada sin. So, we begin with cos 2x. Okay, kita gatherkan semua yang ada cos 2x. So, apa yang kita ada dengan cos 2x on your left? Kita ada apa? Negatif 4a. Yang ni dah ambil lagi. Tambah 6b lagi. Ni dah ambil. Plus 2a. Dah ambil. Okay. And then plus with sin 2x pula. Sin 2x kita ada apa? Negatif 4b. Lagi kita ada apa? Negatif 6a. Lagi tambah 2b. Okay. Sama dengan 10 cos 2x. So daripada sini, on your left you ada negatif 4a. Yang ni negatif 4a tambah 2b, kita tambah 2a kena jadi negatif 2a tambah 6b sama dengan berapa? Apa perkali cos 2x on your left right hand side? Sama dengan ni, perkali cos 2x on your right hand side ni, tan cos 2x. So maknanya perkali untuk cos 2x on your right hand side adalah berapa? 10. And sin 2x pula kita ada negatif 2b, negatif 4b tambah 2b. So we have negatif 2b minus 6a sama dengan apa? Do we have sin 2x on your right hand side? Ada tak sin 2x on your right hand side? Tak ada, maknanya dia adalah apa? Kosong. Kan senang. So here negatif 2b sama dengan 6a. Betul tak? Ni, negatif 2b sama dengan 6a. So here kita akan dapat b sama dengan negatif 3 kali a. Betul tak? B sama dengan 3 kali a. So jangan gantikan b sama dengan 3a kat sini. You tak dapat selesaikan masalah. Gantikan ke dalam ni. Okay, so maknanya kat sini kita akan dapat negatif 2a tambah 6, b sama negatif 3a sama dengan 10. So here negatif 20a sama dengan
10. A sama dengan berapa kelas? Negatif 1/2. So, kalau A sama dengan negatif 1/2, B akan sama dengan negatif 3 darab dengan negatif 1/2 sama dengan 3/2. Finally, kita pun dah dapat jawapannya. Okay, so maknanya kat sini, dah tak ada tempat dah ni. Our YP adalah sama dengan apa tu? Tulislah, kita punya YP sama dengan, okay, YP kita sama dengan, hilang pula. Okay, YP, saya tak nak ni, dia marah ni. YP kita, geramnya, dia dah hilang. Dia tak bagi saya tulis tau. Saya tulis je dia jadi macam tu. So apa yang saya perlu, saya kena ensure. Discard semua. Habis semua hilang. Macam mana? Okay, so untuk C tadi maknanya kita dapat YP kita sama dengan apa tadi? Saya bergantung pada you all dah ni. A kita sama dengan apa? Negatif 1/2 cos 2x tambah 3/2, betul? 3/2 sin 2x. YC kita tadi apa? C1 e power of negatif 2x tambah C2 e power of negatif x. So, maknanya kita punya y adalah YC tambah YP. So, it's going to be equals to C1 e power of minus 2x plus C2 e power of minus x minus 1/2 cos 2x tambah 3/2 sin 2x. Tapi tak siap lagi sebabnya kita tak cari lagi C1 and C2. C1 and C2 itu kita akan cari menggunakan yang ni. Tapi tak apalah, kita sambung minggu depan. Okay, so tapi siapa yang siapa nak try, you may try cari C1 and C2, you akan dapat jawapan. Because jawapan akhir ada diberi di sini. Boleh cubalah. Alright class, so saya stop kat sini dululah untuk hari ini. Thank you.